إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang mana kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga selaku hamba Allah taala yang beragama dengan agama Islam, agama yang satu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga selaku umat sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diutuskan kepada sekalian manusia di dalam dunia ini. Dan juga dengan kita menjadikan umat Nabi Muhammad, kita dapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hampir beberapa hari lagi yang kita akan habis tahun hijrah yang dulu dan juga akan masuk tahun hijrah yang baru, yang mana kita pada hari ini adalah hujung-hujung bulan Zulhijjah, dan juga kita akan sambut bulan yang baru iaitu bulan Muharram dan juga tahun yang baru 1445 Hijrah. Di antara pengajaran bodrian yang apabila masuknya musim naik hijrah baru ini, hampir setiap masjid, hampir setiap sekolah akan mengadakan ceramah-ceramah agama mengenai dengan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak mengingati headkan ataupun peristiwa yang dicatat oleh sejarah Islam. Yang mana agama Islam kita tidak ambil nak guna takwim ataupun pakicin mengikut kewafatan Nabi ataupun kelahiran Nabi, tak, tapi ambil sebagai sejarah hijrah Nabi SAW menjadikan mulai takwim ataupun pakicin Islam. Apabila kita nak kecek mengenai dengan hijrah, dia ada peristiwa yang banyak di berlaku celah-celah itu.
Headkan yang banyak yang berlaku celah-celah yang Nabi SAW sama ada belum nak hijrah kepada Madinah ataupun sedang-sedang bermusafir ataupun berhijrah bersama dengan sahabat yang dikasihi dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menuju kepada Madinah. Ataupun selepas daripada Allah Subhanahu wa taala telah menselamatkan nabi kita hijrah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah. Pengajaran yang banyak yang kita dapat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Pada hari ini saya ingin nak jemput hanya satu pengajaran sahaja, iaitu salah satu projek kerongkan yang apabila Nabi dan juga Abu Bakar dan juga ada beberapa orang sahabat sebelum Nabi yang telah berhijrah kepada Madinah seperti Umar, seperti Uthman ibn Affan, yang mana mereka itu berhijrah pergi kepada Madinah sebelum Nabi SAW nak hijrah kepada Madinah lagi. Apabila Nabi dan juga para sahabat sampai kepada Madinah, Nabi mulai bina masyarakat Madinah. Masyarakat yang iman kepada Allah Ta'ala, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana umat Islam di Madinah pada masa itu terbagi kepada dua pihak ataupun berdasar daripada dua pihak besar-besar, satunya Al-Muhajirin dan juga yang keduanya orang Ansar, orang Madinah asal. Orang Muhajirin adalah orang daripada Madinah yang mereka sanggup nak tinggal harta benda mereka, yang sanggup nak tinggal kadang-kadangnya keluarga, anak isteri dia untuk berhijrah sama dengan Nabi SAW. Dan juga demi untuk nak tukar dengan keimanan yang dia nak dapat terhadap Allah dan juga terhadap Nabi SAW. Manakala pihak yang keduanya orang Ansar, orang Madinah. Orang Madinah yang sanggup terima saudara dia seperti Muhajirin, sama ahlan wa sahlan, terima dan juga usaha nak menolong dengan sepenuh usaha mereka, bagaimana ataupun apa benda ratik yang boleh tolong orang Muhajirin, mereka sanggup nak tolong. Di antara benda yang Nabi SAW buat iaitu al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Bina ataupun tanam perasaan kasih mesra di antara orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Bahkan kalaulah kita tengok latar belakang sejarah orang Mekah dengan orang Madinah itu sangat pelik, tak serupa. Orang Mekah sangat pelik dia satu jenis dan juga orang Madinah sangat pelik dia satu jenis, tak serupa. Tapi demi untuk Nabi SAW nak tanam kasih mesra, cinta gemari di kalangan mereka, Nabi SAW mengadakan al-mu'akhah, iaitu pergagu di antara Muhajirin dan juga orang Ansar. Nabi akan pilih mana-mana satu daripada Muhajirin dan juga akan pergagu dengan mana-mana seorang daripada orang Ansar yang munasabah, yang nampak katanya maksum di antara dua orang ini. Contoh yang telah dicatatkan oleh sejarah Islam seperti gu yang Nabi SAW pakai gu, iaitu Abdul Rahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi'. Yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia yang disyita'i oleh Abdul Rahman bin Auf sendiri. Abdul Rahman bin Auf sebut katanya, "Lamma qadima al-Madinah," tatkala kami masuk mari Madinah, hijrah sampai kepada Madinah, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-ansar ataupun bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Nabi bergagu aku ni iaitu dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan juga cara bergagu ni Nabi tengok habis licin dah katanya, masuk kau tak masuk, susuk kau tak susuk. Maksum ramai yang lain. Nabi tengok habis cakap wikra fikrana yang lain. Sehingga sekalinya pergi Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-dua orang ni yang
Samanya, yang ada samanya iaitu pakak-pakak biasa jadi businessman ataupun peniaga yang besar belaka dua-dua orang. Abdul Rahman bin Auf peniaga yang besar daripada Mekah. Manakala Sa'ad bin Rabi' adalah peniaga yang besar dan juga orang Madinah daripada kalangan Ansar yang mempunyai harta yang banyak sekali di Madinah pada zaman itu. Sa'ad bin Rabi' tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, katanya, "Ya Abdul Rahman bin Auf, indi zaujatan, aku ni ada dua orang isteri. Tengoklah isteriku seorang mana dan juga royak kepada aku akan tolak dia, cerai dengan dia dan juga akan mendapat mukahwin dengan dia itu. Dan juga aku ada harta yang banyak, tidak ada orang Ansar mana yang ada harta yang banyak, yang kaya seumpama dengan aku sanggup nak bagi separuh kerendeng daripada harta aku dan juga aku akan bagi kepada ya Abdul Rahman bin Auf." Soalannya, bagaimana cara yang Nabi SAW boleh nak mendidikkan mereka ataupun mentarbiahkan mereka siapa kau boleh kurban ataupun sesalak siapa kau begitu. Sesalak tengkanan bagaimana Nabi SAW buat. Perasaan kasih siapa kau boleh nak kurban diri, kurban harta benar kepada orang yang kadang-kadang baru kenal sehari dua ataupun baru kenal sahaja seperti Abdul Rahman bin Auf daripada Al-Muhajirin ataupun daripada Mekah. Tapi sehingga akhir sekali Abdul Rahman bin Auf yang katanya, aku tak boleh nak ambil. Barakallahu laka fi amwalika, fi malika wa fi ahlika. Minta Allah Ta'ala berakat kepada hartamu, hai Sa'ad bin Rabi'. Aku tak sanggup nak ambil. Tapi tolong tunjuk kepada aku, katanya, nak pasar tempat yang nego besar di Madinah ni di mana? Tolong tunjuk kepada aku. Aku akan mula nak nego di Madinah ini. Itu contoh yang pertama yang kita nak buat soalan yang sama, katanya Nabi didik mereka tu balas mana? Kasih mesra fangape yang tak sama tu. Yang mana pada hari ni kita nak cari jawab, kita nak cari jalan, cara keluar. Nak baki masalah dalam masyarakat kita. Kapur tulah ya, tapi wakpunya pecah belah. Fanga hak tulah ya, mari daripada kadang-kadang daripada keluarga yang tulah waris-waris, wakpunya pecah belah dalam masyarakat. Apakah bezanya di antara masyarakat kita yang duk pecah belah pada hari ini? Kalaulah banding dengan Muhajirin dengan Ansar, orang Mekah dengan orang Madinah, dan fanga tak suka, tapi Nabi SAW berjaya dan juga cara mana yang boleh ataupun tanamkan perasaan cinta di antara mereka itu. Contoh yang keduanya, satu orang lelaki mari cari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, inni rajulun majhudun. Aku ini adalah orang yang miskin, tidak ada duit, tidak ada makanan, tak cukup. Mari nak minta tolong daripada Nabi SAW. Nabi SAW nampak kata mari dengan nampak katanya sangat lapar, makan ni tak makan, duit pun tak ada. Suruh kepada seorang sahabat pergi tanya kepada rumah isteri Nabi SAW. Seorang sahabat tu pergi tanya setiap rumah isteri Nabi, pergi kepada rumah isteri yang pertama, pergi kepada rumah isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jawapan yang dapatnya yang sama belaka. Yang mana isteri setiap orang hak Nabi tu jawab katanya, tidak ada apa makanan yang lebih bagi kami melainkan air minum sahaja. Air minum sahaja. Rumah Nabi SAW yang sangat beza dengan rumah kita pada hari ini. Yang makanan kadang-kadang makan tak habis. Klik mai royak kepada Nabi SAW. Royak katanya, isteri setiap orang isterimu ya Rasulullah. Jawab katanya, tak ada makanan yang lebih melainkan hanya minum air. Melainkan hanya air sahaja. Air minum sahaja. Maka Nabi SAW dengan sifat yang hati murah Nabi, kalaulah dia tak kuasa, dia akan bagi kebaikan ini kepada sahabatnya. Tanya kepada sahabat katanya, "May yudhifu hadha ar-rajul?" Pia ratik yang nak menerimakan tetamu aku ini, pia ratik nak sanggup nak ambil paitan rap nak pergi makan di rumah dia.
Seorang daripada orang Ansar, orang Madinah. Orang Madinah ni adalah orang hati yang luas. Ana ya Rasulullah. Maka dia bawa tetamu Nabi SAW pergi kepada rumah dia. Pergi kepada rumah dia, royak kepada isteri dia, katanya hari ni kita ada tetamu Rasulullah. Ada kek Nabi SAW. Akrimi. Carilah makan apa yang kita boleh meliakan tetamu Rasulullah SAW. Maka isteri dia jawab, katanya, sebenarnya ma'indana illa qutu sibyan. Makannya tidak ada sedikit bagi kita, keluarga kita hari ni tak ada makanan melainkan nasi bagi anak. Nasi debu orang panggil tak kaupong, hak anak yang duk surat kepada anak tu. Sekadar tu yang ada lebih pada masa itu. Hati lawan dulu dah, tapi belum tahu lagi katanya makanan ada ataupun tidak di rumah dia. Maka tok laki royak katanya, kalau begitu tutup berita dan juga wak balah mana boleh wa nawwimi sibyanaki. Tidur wak balah mana boleh wi anak tidur malam ni dengan keadaan tak nak makan apa-apa kerana kita nak ambil makan ni anak kita ini wi kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya anak-anak tidur dengan tidak makan pada malam itu. Dan juga selepas daripada tu mereka dua-dua orang ni, suami dan juga isteri, wak seolah-olah kata sedang-sedang duk makan. Nampak kata gerak duk makan. Sehingga tetamu Nabi yang duk luar itu tu, nampak katanya dua orang ni sedang-sedang duk makan dah. Selepas daripada tu, waktu tubik keluar makannya itu yang bagi anak dia tu, memberi kepada tetamu Nabi SAW. Maka anak dia, isteri dia, dan juga dia sendiri tidur pada malam itu dengan tidak ada makanan yang turun kepada perut demi untuk nak korban ataupun salat kepada tetamu Nabi SAW. Sehingganya waktu pagi lagi cari Nabi Gismaya dengan Nabi, maka Nabi SAW sebut kepada lelaki Ansar itu, katanya, dhahikallahu al-lailah. Allah Ta'ala suka perbuatan kamu kedua malam. Buat apa tu tahu kata mu buat apa. Dan juga Nabi SAW sebut katanya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat yang tunjuk katanya sahabat ni walaupun tak ada tapi hati itu bawah dah. Itu adalah hati orang yang Nabi SAW mendidikkan mereka, tanam di dalam hati mereka sampai ke mereka sanggup nak korban untuk kepada saudara dia. Contoh yang terakhir, yang mana cerita ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dia, di dalam suatu peperangan iaitu peperangan Al-Yarmouk. Yang mana berlaku peperangan pada kali itu, tentera Islam dibunuh dengan bilangan yang banyak. Dibunuh dengan bilangan yang banyak. Selepas daripada selesai, sudah daripada perang, sudahnya perang, seperti biasa yang Nabi SAW akan suruh ataupun sahabat ketua pemimpin akan suruh tengok, katanya sahabat mana yang tidak ada ataupun tidak hidup, soalan katanya telah mati syahid ataupun sedang-sedang duk sakit di medan perang. Tolong sahabat gecek tengok. Sehingga dengar suara beberapa orang sahabat yang mereka belum mati lagi, tapi sedang-sedang duk sakit tu, dan juga minta air, minta pertolongan untuk ada orangnya datang wari air kepada dia. Maka sahabat bawa air kepada dia, maka dia katanya, aku dengar suara ada suara lagi depan yang sedang-sedang duk sakit tu, tolong ambil air ni kepada sahabat aku suara tu. Pergi kepada sahabat yang kedua, orang yang kedua pun sebut sama juga, katanya ada orang yang ketiga depan aku lagi yang sedang duk sakit teruk dan juga nampak kata dah gak air lebih banyak daripada aku lagi. Tu lagi wi air kepada dia tu. Sehingga sekali sahabat yang bawa air itu pergi kepada sahabat yang ketiga, tak ada nak wi air minum kepada dia, mati dulu. Kelik mari nak cari kepada sahabat yang kedua, nak wi air untuk dia minum juga, meninggal dunia dulu. Dan juga nak klik mari kepada sahabat yang pertama tadi yang sedang-sedang duk sakit teruk juga. Akhir sekali sahabat yang pertama tadi pun telah meninggal dunia. Ketiga-tiga itu tu meninggal dunia dengan tidak dapat minum air walaupun satu sikit pun. Ini adalah
pengorbanan ataupun kuam seselak, kuam rakrai sengkarekan di antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Kita kena tengok katanya Nabi SAW buat balah mana, tanya balah mana. Siapakah mereka sanggup nak kurban, sama ada harta, sama ada makanan, dan juga yang paling tinggi sekalinya iaitu siapakah sanggup nak kurban diri mati ganti sahabat dia. Saya salat syaitan demi untuk nak tolong sahabat-sahabat dia. Maka ini adalah contoh yang kita nak fikir sama katanya. Kalaulah pada hari ini dalam masyarakat kita ataupun umat Islam yang berpecah belah pada hari ini, apakah punca dia? Sebab apa yang umat Islam yang pecah belah pada hari ini? Dan juga cara mana yang kita boleh nak mensatukan umat seperti mana Nabi SAW biasa buat. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Punca yang paling besar sekalinya, tak syak dan juga tidak lain melainkan itu adalah hidup syaitan hari ini sepenuh usaha untuk nak memecah belahkan umat Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran cerak nyata katanya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan ini usaha, habis cakap usaha katanya buat balah mana umat Islam ini berlaku al-adawah, kelahi gimari. Jadi satru gimari. Wal baghdha, dan juga marah gimari, benci gimari. Tengok muka tak serius salah, rasa kata tak senang jumpa. Ini adalah perasaan yang ada dan juga syaitan usaha bercakap untuk nak mempecah belahkan. Dan juga apabila umat Islam pecah belah tak syak katanya, itu adalah sebab yang akan menyebabkan umat Islam kita akan lemah. Bersatu kita hukum dan juga bercerai itu kita akan rubuh oleh panggil. Apabila kita satu ini kita akan ada kekuatan, dan juga apabila kita ada kekuatan kita akan dapat nusrah, kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita pecah belah tak syak katanya, kita akan jadi umat yang lemah. Dan juga apabila kita jadi umat yang lemah, kita akan dapat jadi umat yang hazimah, sentiasa kalah semua kepada satru Islam. Sama ada satru yang nampak tengok dan juga sama ada satru yang tidak nampak tengok. Itulah kita kena khabar sama dan juga kita usaha. Nabi SAW pada zaman itu tahu habis cakap katanya seorang mana yang jadi munafik. Tahu habis cakap nama yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi, tahu katanya ketua munafik, demoning munafik. Kalaulah Nabi SAW nak cakap, nak buat kira, Nabi akan buat lama lah. Tapi Nabi SAW tak sewi ada suara yang akan kecek katanya, inna Muhammadan qatala ashabah. Muhammad telah bunuh sahabat-sahabat dia. Demi untuk nak nampak katanya umat Islam itu adalah umat yang satu. Jangan nampak kata pecah belah dan juga jangan nampak kata lemah. Sehingga akhir sekali satu kita akan benar ke atas kita. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Kalaulah kita tanya kata hakikat sebenarnya siapa yang akan mengikatkan hati kita jadi satu? Jawabannya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang boleh dan juga kuasa nak mengikatkan hati kita ini menjadi hati yang satu. Dan juga membakikan hati kita yang dok balah pecah belah gimari ini untuk jadi hati yang satu. Ya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainihim. Doa adalah doa yang
kita pasti kena minta ya Allah Taala baiki hati kita yang kita dak pecah belah, dak benci gimari, dan juga usaha ya Allah Taala ni menyatukan hati kita. Seperti mana Allah Taala biasa menyatukan hati orang Arab kabilah Aus dan juga Khazraj yang duk balau hampir-hampirnya 50-60 tahun. Tapi apabila Nabi Allah Taala hantar Nabi, dengan sebab hantar Nabi dan juga pertolongan daripada Allah Taala, orang Arab jadi satu dengan sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, kalaulah kita masih ada Islam dan juga kita masih ada iman, tidak ada sebab yang kita nak balas dan juga kita nak pecah belah. Makin mana kita ada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin mana kita masih duk semaya kepada menghadap kepada kiblat yang sama, maka itu adalah innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita. Saudara kita, fa aslihu baina akhawaykum. Maka kita baikilah silap sikit, kita baiki maaf di mari. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu adalah masyarakat yang dapat rahmat daripada Allah yang sebenar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.